disebut tentang inflasi. Inflasi ni, Perdana Menteri, ikut kita nak guna basket apalah. Kalau barang makanan, tak ada siapa di Malaysia yang percaya harga barang makanan itu 28% atau 4% atau 6%. Pergi saja pasar, saya pergi pasar Kerinci baru ni, memang lebih daripada 8%. Kalau ikut kajian umum lain. Jadi mesti realistik orang kita. Beban yang ditanggung oleh rakyat itu sangat berat. Dan saya percaya Perdana Menteri pernah menyentuh hal ini beberapa kali. Soalnya apa tindakan? Umpamanya peruntukan. Laporan Ketua Audit Negara mengatakan terus ada ketirisan dan kebocoran. Sebutlah 70 bilion. Sampai betul kepada Kumpulan Sasa itu, boleh jadi 50, boleh jadi 60. Apa tindakan ke arah itu? Kemudian saya usulkan tentang umpamanya minyak masak, kelapa sawit. Mengapa tidak ada kesediaan menekan syarikat-syarikat besar yang untungnya berbilion ringgit dan memastikan ada kota penjualan dalam negeri dengan harga yang lebih rendah, bukan harga pasaran antarabangsa. Kalau kita buat begitu, dia masalah subsidi ini boleh dikurangkan, tetapi harga itu akan rendah. Tapi nampaknya kerajaan tidak bersedia untuk mengambil tindakan menggesa dan mendesak syarikat-syarikat besar yang untungnya besar. Kalau dia pengeluar kecil, untung ratusan ribu setahun, saya tak mau ganggu. Tapi syarikat-syarikat besar yang untungnya berbilion ringgit dari kesengsaraan rakyat, apa masalahnya nak letakkan kota 10-15% supaya memaksa mereka menjual dengan harga yang lebih rendah kepada rakyat. Jadi ini saya harap Yang Perdana Menteri boleh memberi penjelasan tindakan yang diambil secara menyeluruh dan tidak hanya bicara soal subsidi, termasuk subsidi kepada orang kaya. Terima kasih, Yang Hormat. Terima kasih, Yang Berhormat. Dari segi subsidi bersasar, saya pun dah sebut tadi, bermula daripada beberapa kajian dah. Tapi sampai sekarang masih belum boleh dilaksanakan. Dan kajian hari ini juga telah pun dan sedang merangka subsidi bersasar tersebut. Tetapi mekanismenya supaya tidak ada yang tercicir, tidak ada yang tertinggal. Jadi sedang mencari mekanisme yang sesuai supaya semua yang berhak mendapat subsidi akan mendapat subsidi. Saya pernah di KPDN HEP Menteri. Waktu itu kita nak memberi subsidi bersasar untuk RON 95. RON 95. Banyak persoalan timbul. Siapa yang berhak dapat? Kita kata kereta 2000 cc ke bawah. Jadi berbagai-bagai isu timbul mengenai kereta 2000 cc ke bawah. Sebagai contoh, dekat kampung Pak Imam kampung kita pakai Volvo 2000 lebih, tapi harga Volvo tu RM10,000. Dia tak boleh mendapat subsidi kerana dia pakai Volvo cc-nya 2000 ke atas. Sedangkan ada kereta mini yang kecil, harga dia beratus-ratus ribu, tetapi kerana dikurang daripada 2000 cc, maka dia berhak dapat. Jadi ini antara perkara yang perlu kita detailkan. Bagaimana cara mekanisme? Adakah kita nak beri untuk membeli gula ataupun membeli gandum menggunakan minyak masak, menggunakan kupon? Adakah kupon boleh digunakan ataupun nak gunakan my card untuk membeli dan sebagainya? Jadi ini yang sedang kita perincikan. Saya setuju dengan Yang Berhormat. InsyaAllah kita akan bentangkan di sini apakah cara yang kita akan gunakan dari segi subsidi bersasar. Memang kajian kerugian besar akibat subsidi yang tersasar dan tidak bersasar ini, kerana semua pihak menikmati subsidi yang kita sepatutnya khususkan untuk golongan yang berhak untuk mendapat, iaitu golongan miskin. Saya tadi sebut pasal minyak masak, Yang Berhormat. Saya sependapat dengan Yang Berhormat. Minyak masak ni banyak diselewengkan. Yang pertamanya kerana harga terlampau rendah, RM2.50. Bayangkan harga sebenar RM9. Kalau penyeluduk bawa keluar,
dan jual harga RM5 saja, dia dah untung RM2.50 satu paket. Jadi perniagaan yang sangat menguntungkan bagi penyelundup. Sebab itu kita sekarang sedang mengambil tindakan. Yang pertama, daripada punca minyak masak itu dikeluarkan. Seperti kata Yang Berhormat, penghilang-penghilang. Kita akan audit penghilang-penghilang ini. Kita akan dapatkan detail siapa pembeli minyak masak ini daripada mereka. Yang paling susah, yang paling senang menyeleweng sebagai contoh, repackers, pembungkus minyak. Mereka diberi kebenaran untuk membungkus 1 tan minyak masak contohnya. Kemana minyak masak itu dihantar? Jadi kita akan dapatkan nama detail di kilang-kilang tersebut, siapa penerima minyak masak tersebut. Dan kita akan cek semula. Bila ni Perdana Menteri, orang faham susah nak kaji sampai mana. Bukan kaji dah ni. Bukan kaji yang buat, telah pun dilaksanakan. Sedang dilaksanakan. Jadi kita akan dapatkan nama yang dibekalkan dan kita akan cek dengan pembekal tu berapa banyak dia dapat. Sebab kadang-kadang tak sampai ke pembekal, seperti yang Muhammad sebut tadi, tak sampai ke pembekal, daripada kilang bawa ke lain. Jadi kita akan dapatkan detail untuk memastikan tiada penyelewengan. Yang kedua, sempadan. Isu di sempadan ni Yang Muhammad, waktu saya jadi Menteri KPDN dulu, saya berjumpa dengan pihak penguatkuasa di sempadan. Penyelundupan barangan ini dari segi prioritinya jatuh nombor 5, nombor 6. Nombor 1, penyelundupan dadah, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, penyelundupan orang dan sebagainya. Ini yang prioriti kepada penguatkuasa di sempadan. Tetapi setelah perkara ini berlaku penyelewengan yang begitu teruk, banyak minyak-minyak dijual di Thailand dan sebagainya, kita telah mengeluarkan arahan supaya bukan saja pihak penguatkuasa KPDN HEP yang ditugaskan untuk mengawal minyak masak ini, tetapi juga pihak polis, pihak tentera juga akan terlibat dari segi pengawalan supaya minyak ini tidak sampai keluar daripada sampai ke negara lain. Yang susah nak dikawal ni Yang Muhammad, ini praktikal lah, kita bercakap soal praktikal. Minyak masak paket untuk kegunaan rumah. Tapi pengusaha-pengusaha restoran besar menggunakan. Dan satu lagi yang agak sukar kita nak kawal Yang Muhammad, kalau Yang Muhammad mengawal minyak ni pun takkan sampai hati nak ambil tindakan ni. Makcik-makcik yang jual goreng pisang, mereka tak boleh menggunakan minyak masak untuk kegunaan jual goreng pisang. Itu salah. Sebab minyak masak paket ini tidak boleh untuk komersial. Jadi salah. Tapi adakah penguatkuasa nak saman makcik tukang masak ni atau rampas minyak masak mereka? Nanti dituduh kita zalim pula kepada rakyat yang miskin ini, yang nak menjual kais pagi, makan pagi ni. Jadi bukan sesuatu yang mudah seperti ABC, tetapi ada perkara yang kita perlu pertimbangkan. Tapi percayalah Muhammad, kerajaan tidak berdiam diri. Perdana Menteri tidak boleh dikatakan tak melakukan apa-apa tindakan. InsyaAllah kita akan lakukan yang terbaik untuk negara.